Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhu Manhaji jilid yang pertama. Kita membicarakan tentang ta'rif ilmu fiqh dan sumbernya. Kita masih membicarakan tentang keperluan beriktizam dengan fiqh Islam dan berpegang teguh dengan hukumnya. Kita masih tajuk yang sama. Kita berbicara tentang dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selamat datang sahabat-sahabat muslimin muslimat yang ikuti pengajian kita ataupun kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita
sama-sama kita share. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebut selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalan dia. Mati sahaja terputuslah amalan, tak ada dah amalan, kecuali tiga perkara, tiga benda yang walaupun kita dah mati lama dah, mati 10 tahun dah, 20 tahun dah, 100 tahun dah kita mati, tetapi amalan kita akan berterusan sampai bila? Sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya ialah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang hak kita ada ni kita kongsi-kongsi, kita share. Semoga-moga perkongsian yang kita kongsi maka kita akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat kita nak bayangkan macam mana. Yang tak dapat sedikit pun kita nak bayang. Sebab dunia bagi sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tak ada nilai. Dunia nak banding dengan akhirat, nak banding memang tak ada nilai. Nak dibanding dengan setengah sayap nyamuk pun, setengah sayap nyamuk tu lebih berharga daripada dunia. Sebab dunia yang kita lalui kita akan tinggal, kita tak akan bawa. Nabi kata 3 benda akan ikut ke kubur. Yang pertama, harta akan ikut ke kubur. Yang kedua, keluarga akan ikut ke kubur. Yang ketiga, amalan akan ikut ke kubur. 2 akan balik, Nabi sebut. Sabda Nabi, 2 akan balik. Harta dia akan balik, BMW dia akan balik, kancirnya akan balik, wajahnya akan balik, Mercedes-Benz dia akan balik. Kadang-kadang kereta mewahnya, kenderaan besar dia pun tak naik, tuan-tuan. Dia naik van mayat. Kalau belah kampung-kampung saya ni orang usung, orang usung saja. Maksudnya kenderaan dia pun dia tak boleh nak guna. Sama jugalah keluarganya ikut hanya sampai ke kuburnya. Tak tinggal pun di kubur tu. Tak bersama dengan dia sekalipun dalam liang lahat. Walaupun atas dunia ni I love you, you love me sekalipun, mati kita tinggal seorang saja. Tetapi yang nak bersama dengan kita ialah amalan-amalan yang kita buat ni. Amalan-amalan yang kita buat ni lah yang akan bersama-sama dengan kita. Kalau nak menangis pun, kalau nak teriak pun, masa mana, ketika mana orang duk kampan, kapan mayat tu, ketika itulah kemungkinan anak dan isterinya menangis. Masa itulah kemungkinan anak dan isterinya sedih ketika kampan tu. Tetapi dia apabila masuk dalam alam barzah duduk seorang saja. Cuma yang akan bersama dengan kita ialah amalan-amalan yang kita buat ni. Amalan-amalan inilah yang akan bersama kita, yang akan bantu kita, yang akan tolong kita sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi kita pakat-pakat kongsi, kita pakat-pakat share. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan selamat datang juga kepada sahabat-sahabat yang live, yang ikuti live audio kuliah pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ikuti ini kita doa sama-sama agar kita semua mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan sambung pengajian kita membicarakan tentang dalil Al-Quran, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung lagi
berkait tentang dalil. Yang pertama kita sebut sebelum ni dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Yang bermaksud, ikutilah apa yang diturun kepada kamu daripada Tuhanmu dan jangan kamu mengikut pemimpin lain daripadanya. Tak boleh ikut selain daripada ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semalam kita membicarakan tentang ayat daripada surah An-Nisa ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, kata Allah, mereka tidak disifatkan beriman, tak beriman, sehingga kamu jadikan Nabi kamu itu hakim yang memutuskan satu hukum. Allah sebut tidak disifatkan beriman, tak beriman. Dua sahaja. Kalau tak beriman, maksudnya dia kufur. Tak beriman, kufur. Kalau maksudnya Islam, kufur. Iman, tak beriman. Allah sebut dalam ayat ni tidak disifatkan beriman sehingga kamu jadikan Nabi kamu itu hakim yang memutuskan suatu hukum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia pembawa hukum. Hukum-hukum yang Nabi bawa tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat hukum ni adalah Nabi kita. Hukum yang Nabi bawa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dalam Al-Quran tu banyaklah ayat-ayat perintah, ayat-ayat hukum. Maka hukum-hukum yang kita buat ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati orang yang beriman, kata Allah, mereka tidak merasa keberatan. Orang yang beriman, mereka takkan rasa berat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima dengan sepenuhnya. Orang yang beriman ni apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia buat sesuatu, dia tak rasa berat. Dia akan rasa apa? Dia rasa seronok, dia rasa bangga dia buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia buat perintah Allah, dia rasa seronok sebab yang dia buat tu sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia buat. Apabila dia buat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hak kebaikannya maka dia yang akan dapat. Jadi kita dah bicara sebelum ni dua ayat ni, dan insya-Allah pagi ni kita sambung lagi, masih lagi tajuk yang sama, iaitu dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum an fantahu. Yang bermaksud apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang kepada kamu daripadanya, maka tinggal saja. Dua sahaja. Apa yang didatangkan oleh Rabbna, oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil dan kita kena amalkan. Apa yang hak Nabi bawa, didatangkan oleh Nabi, semuanya kita sebut dah semalam, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi ni adalah utusan Allah. Nabi kan Rasul, utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi kita ni sebagai utusan, sebagai Rasul, pembawa risalah. Semua yang Nabi bawa ni, yang Nabi suruh kita buat ni, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tu taat kepada Allah, taat kepada Rasul ialah taat yang mutlak. Ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat yang mutlak. Taat kepada Rasul, taat yang mutlak. Suka pun kita kena buat, tak suka pun kita kena buat. Tak ada pilihan dah kita ni. Selalu saya duk sebut tuan-tuan ni, hak benda yang wajib ni kita suka ke kita kena buat, kita tak suka pun kita kena buat. Tak ada pilihan dah kita ni. Kan kita ni sebagai hamba. Aku tidak jadikan jin dan manusia, kata Allah, untuk jadi hamba. Hamba ni bukan kita hina. Hamba ni ialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guna dengan kepada Nabi kita. Allah panggil kepada Nabi kita juga dengan hamba. Di mana dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah gunakan dalam ayat ni dengan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan hamba. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Hamba ni mulia di sisi Allah Taala. Hamba kepada manusia hinalah kalau kita dengan manusia ialah hina. Kita hinalah dengan manusia, tapi dengan Allah mulia. Sama juga dalam ayat lain yang Allah sebut. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku wahai Muhammad, beritahu Allah tu dekat dengan kita. Maksudnya apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku wahai Muhammad, beritahu kepada hamba-Ku ni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu dekat dengan kita. Allah tu hampir dengan kita, lebih hampir daripada urat harkam kita ni. Macam mana hampir? Wallahu a'lam. Jadi kita duk bayang-bayangkan hak zat Allah Taala serah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam hari Nabi sebut, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Hak tentang zat Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Kita tak mampu untuk kita nak bayangkan macam mana. Hanya wallahu alam. Tu Nabi kata, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan fatah liku, maka kamu akan binasa. Fikir sahaja tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan binasa. Maka hak benar-benar yang hak Allah, hak Nabi bawa, kita kena ambil. Bukan hanya kita ambil, kita amal dalam kehidupan kita. Sebab atas dunia ialah tempat untuk kita beramal. Dunia ni ialah tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita buat kerja, tempat untuk kita bercucuk tanam. Hasilnya kita akan dapat di akhirat besok ni. Selamat datang sahabat ni, sahabat kita Alang, Jamaluddin, Nolida Ismail, Nurus Linda Ahmad, dan sahabat-sahabat yang saya pun tak nampak nama. Saya nampak yang ikuti saja pagi ni. Mudah-mudahan kita pagi ini, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pakat-pakat kita share, kita kongsi dekat sahabat-sahabat kita. Mungkin walaupun mereka tak dengar waktu ni, insya-Allah dengan perkongsian kita pada pagi ni, mudah-mudahan mereka juga nanti akan dapat dengar. Baik. Apa yang didatang kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah dan kita amal dalam kehidupan kita. Apa yang dibawa Rasul, kita kena ambil dan kita kena amal dalam kehidupan kita. Kena buat. Sebab dunia adalah tempat untuk kita beramal. Akhirat besok tak ada tempat dah nak beramal.
Di akhirat esok mati sahaja kita hari ini, maka bermulalah kerihatan. Tak payah dah nak buat ibadat, tak ada dah. Tu disebut tadi ni, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya, tak ada dah amalannya. Tak payah semayang pun tak payah dah, mengaji pun tak payah dah, sedekah pun tak payah. Di mana kita duk sebut selalu, ketika hari Jumaat kita semayang, kita sujud sejadah, dalam ayat dalam surah Alif Lam Mim Sajadah, ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sebut, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang berlaku buat dosa besar ni, kata Allah, kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang tak buat perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tak beramal apa yang Nabi bawa ni, dia tak ambil, dia tak beramal, di akhirat besok kata Allah, mereka akan tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Depa kata apa? Rabbana absarna, ya Allah, kami dah tengok dah ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar dah ya Allah. Farja'na, kembalilah kami ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal saleh. Inna muqinun, kami dah yakin dah. Ketika tu boleh naik tak tuan-tuan? Ketika dah mati tu boleh naik dah kita? Ketika tu tak boleh naik dah. Macam kita lah, saya buat contoh selalu macam kita lah. Mak kita beranak lah, boleh tak kita naik balik? Mak kita beranak lah ni, boleh tak kita pergi jumpa mak kita, mak nak masuk dalam perut mak balik, boleh tak agak-agak? Ni balik kampung lepas PKP ni, balik jumpa mak kita, mak, saya nak masuk dalam perut mak balik, boleh tak masuk dalam perut mak balik? Tak boleh. Mak kita kata, hang ni minum ayak ketum kau mak, mana boleh masuk dalam perut mak dah? Tak boleh masuk dah. Sama juga apabila kita berpindah pada alam akhirat, berpindah daripada alam barzah, tak ada orang dah nak naik untuk atas dunia ni. Maksudnya dia bermula dah pasal yang seterusnya, iaitu pasal akhirat, iaitu bermulalah kerihatan ataupun bermulalah disebut dengan sengsara. Sebab alam akhirat itulah, kalaulah baik maka seterusnya akan baik. Tapi kalau alam akhirat, alam barzah tu sengsara, maka seterusnya akan sengsara. Macam mana kisah Sayyidina Osman, dia duduk di atas kubur, dia menangis sehingga basah janggut beliau. Sayyidina Osman, dia duduk di atas menangis, di atas kubur. Dia lalu di sekuasaan kubur, dia menangis ni sehingga diriwayat mengatakan basah janggutnya. Sedangkan dia tu salah seorang 10 orang yang termasuk dalam jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli syurga. Sayyidina Uthman tu salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli syurga, tetapi menangis sehingga basah janggutnya. Ketika ditanya kenapa menangis, maka Sayyidina Uthman beritahu, aku pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sinilah bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Di alam kubur nilah bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Alam yang kita akan tempuh sebentar lagi tak tahulah. Mungkin hari ni, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti kita akan mati. Tak payah duk larilah, satu masa, satu ketika kematian yang kita lari tu dia akan mai jumpa kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kata Allah, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan datang berjumpa dengan kamu. Kematian yang kita duk lari ni, satu masa dia akan datang mai jumpa dengan kita. Sahabat kita, Lailatul Badriyah, Cikgu Wahab, cikgu bermasuk, apa khabar cikgu? Sihat no? Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baik. Nak habaq kata apa? Nak habaq kata bermulanya mati kita ni ialah kita nak mati tu mulalah kerehatan kita. Maka nak dapat kerehatan kita di alam barzah, maka la ni tuan-tuan, apa yang Nabi bawa disebut dalam Al-Quran, kita kena ambil. Bukan hanya kita ambil sahaja, kita kena amal. Contohnya sembahyang tu wajib, bukan hanya kita tahu. Kalau orang tanyalah, kadang-kadang orang-orang yang tak sembahyang tanya dia, sembahyang tu wajib ke tak wajib? Dia kata wajib. Tanya dia sembahyang puasa tu wajib tak? Dia kata wajib. Tanya dia zakat tu wajib tak? Wajib dia kata. Tetapi dia pun tak buat. Dia wajib tapi dia tak buat. Ini yang masalahnya. Dia tahu sembahyang tu wajib. Dia tahu puasa tu wajib. Dia tahu zakat tu wajib. Dia tahu tutup aurat tu wajib. Tetapi dia tidak buat. Ini yang bahaya tuan-tuan. Sebab dunia ni tempat untuk kita buat amal ibadat. Buat perintah Allah SWT. Maksudnya apa? Kita kena buat. Kita kena buat kerja, kena buat perintah Allah SWT. Selalu saya duk sebut tuan-tuan, suka pun kena buat, tak suka pun kena buat. Kecuali kalau kita tak mau sembahyang, tak mau puasa, tak mau mengaji, tak mau tutup aurat, boleh dengan syarat kata Ibrahim bin Idham, kamu keluar daripada bumi Allah SWT. Jangan duk di atas muka bumi Allah SWT. Jangan makan rezeki daripada rezeki Allah SWT. Boleh tak? Ada tak bumi kita? Ada tak bumi yang hak kita punya mana? Ada, semuanya milik Allah SWT. Daripada Allah lah kita datang dan kepada Allah lah kita akan dikembali. Kita ni tak ada apa. Kita ni tak ada apa. Mati esok ni kalau kita orang lelaki buat 3 helai kain putih. Kita orang lelaki ni kalau mati sat lagi ni, mati bila pun esok mati, orang kapan kita 3 helai, sunat 3 helai lelaki. Orang perempuan sunat 5 helai. Yang lain bawa dah? Tak ada. Macam kita buat cerita dululah. Dia wasiat pada anaknya. Seorang ayah yang sakit wasiat, ceritalah sebagai bagaimana kita nak muhasabah diri kita. Seorang ayah yang sakit, dia berwasiat pada anaknya, wahai anakku, nanti kalau ayah mati nanti kalau ayah mati besok ni, beritahu kepada orang yang kapan ayah, ni stoking yang ayah pakai ni, beritahu kepada orang yang kapan ayah esok ni, boh di kaki ayah. Ayah suka sangatlah stoking buruk ni. Dia wasiat pada anaknya, kalau dia mati esok ni stokin yang dia pakai, supaya beritahu kepada orang yang mengapan jenazah dia nanti ni, suruh buh di kaki dia. Ketika ayah dia ni cerita sebagai muhasabah kita. Ketika ayah dia mati, ketika orang duk sedang duk mengapan ayahnya, maka anak dia buat mai stokin buruk ayah dia. Anak dia kata, wahai Tok Imam, dulu ayah pernahlah wasiat ni. Dia kata kalau dia mati, kalau ketika orang nak kapan jenazahnya, ayah suruh pakai ni stokin buruk ni. Tok Imam kata apa? Tak ada orang buat. Mana ada stokin. Ada orang buat stokin tak ketika nak memang kapan ada tak? Tak ada. Ayah ni ayah wasiat ni Tok Imam. Dia kata dia suruh buh di kaki dia. Tok Imam kata tak ada. Stokin tak ada. Ni ada surat ni Tok Imam oi. Ni surat wasiat ni. Tok Imam kata buka baca saya nak dengar. Maka dia pun buka lah surat tu.
Dia pun bacalah. Dia kata, wahai anakku, sekarang ini kamu sedang bergaduh dengan Tok Imam disebabkan dengan stokin buruk ayah. Dia pun cerita sebagai muhasabah kita. Dia pun membacalah surat tu, wahai anakku, sekarang ini kamu sedang bergaduh dengan Tok Imam disebabkan dengan stokin buruk ayah. Bayangkan wahai anakku, stokin buruk pun kamu tak bawa. Bukan kata rumah, bukan kata kereta, bukan kata tanah dan sebagainya. Stokin buruk pun kita tak bawa. Ni badan yang kita duk makan ni, yang gemuk-gemuk ni, yang pipi yang tembun-tembun ni, yang kita duk makan daging, duk makan ayam, duk makan sayur makan ni, badan kita yang berisi-berisi ni, mati kita hari ni tuan-tuan, jadi makanan siapa agak-agak? Masuk dalam alam barzah sahaja 10 hari ke 7 hari ke duduk dalam alam barzah tu, bagi hak orang biasa setengah tu adalah iaitu jasad-jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasadnya tidak dimakan oleh ulat, jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Adalah jasad-jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana orang-orang yang mati syahid, di mana orang-orang yang membaca Al-Quran, jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau jasad kita yang hak biasa-biasa ni, mati sahaja seminggu 2 minggu siapa yang makan jasad kita ni? Ulat akan makan jasad kita. Ni yang kita duk jaga berketui-ketui ni, badan kita yang berisi-berisi ni, mati sahaja dia akan menjadi makanan ulat sahaja. Makanan ulat saja. Harta yang kita usaha siang malam, tak salah kita cari harta, cari nah. Nak cari harta, nak kaya macam mana pun carilah. Macam mana Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya tuan-tuan. Kaya tuan-tuan. 1/3 hartanya dia bagi kepada sahabat-sahabat dia, hadiah. 1/3 daripada hartanya dia bayar hutang sahabat-sahabatnya. Dia menggunakan hartanya untuk jalan Allah SWT. Carilah kekayaan. Tak salah kita nak kaya. Sebab dunia ni Allah SWT kurnia untuk kita. Dunia ni Allah cipta untuk kita. Jangan kita tak mau pula. Dia kata saya nak beribadat. Saya tak mau dunia. Ada sahabat-sahabat tuan-tuan yang mai tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadat Nabi. Maka hak sahabat-sahabat bertanya ni, oh kami ni saya ni nak puasa tak mau buka dah. Saya nak sembahyang malam saya tak mau tidur dah. Maka ini maksudnya bukan Islam tu suruh kita melampau-lampau macam tu. Nabi kata aku sembahyang, aku tidur. Aku berpuasa, aku buka. Siapa yang buat lampau-lampau ni, Nabi kata dia bukan daripada golongan aku. Kita bukan suruh kita beribadat. Bos beribadat dalam keadaan sepanjang malam, dalam keadaan kita tinggal dunia. Dah. Dunia Allah SWT cipta untuk kita. Kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Sebagaimana ni handphone yang kita warakan. Handphone ni dunia. Dunia. Kalau tak ada handphone, tuan-tuan pun tak boleh tengok pagi ni. Kita pun tak boleh mengaji, tuan-tuan. Dunia tak benar ni dunia. Rumah dunia. Cuma kita nak gunakan dunia yang Allah SWT bagi ni untuk kita guna untuk akhirat. Dunia juga milik Allah. Akhirat juga milik Allah. Maka kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Untunglah kita gunakan dunia. Kita ada harta, kita gunakan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ni adalah sebagai jambatan untuk nak menuju kepada akhirat, tapi bukan kita nak sebab kata bukan dunia untuk matlamat kita. Dunia adalah sebagai alat, tetapi matlamat kehidupan kita ialah akhirat. Maka kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Itulah orang untung. Jangan dia pulung dunia, mayang pun tak, buat puasa pun tak, cari dunia siang malam, ibadat pada Allah pun dia tak, mengaji pun dah. Ini kita tak mau. Dunia kita ambil, kita guna
Untuk akhirat. Contohnya kita ada duit, kita gunakan duit kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah kata perumpamaan orang yang menginfak harta mereka ke jalan Allah umpama sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula keluar pula 100 biji. Ni Allah nak bagi tawaran ni, orang yang ada harta, dia infakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit harta. Hak mana hak kita ada, hak kita sikit kita bagi sedikit. Hak kita ada banyak kita bagi banyak. Apa Allah kata dalam surah Baqarah ayat 261, Allah kata perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah umpama sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula keluar pula 100 biji. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi. Gunakan harta kita yang kita ada, masuk dalam tabung masjid ke, surau ke. Kita gunakan harta kita untuk bantu orang fakir miskin dan sebagainya. Kita buat kerana apa? Kita mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datang kepada kamu oleh Rasul, maka ambil dan apa yang dilarang kepada kamu daripadanya maka tinggallah. Hak benar yang Allah suruh kita buat, semayang, kena semayang. Allah suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat. Allah suruh kita berpuasa, kita berpuasa. Begitu juga benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya arak tu haram. Allah tak bagi kita minum. Tapi ada juga tuan-tuan ni banyak ni kes-kes mabuk ni. Tu yang sebabnya Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita minum arak. Tu yang Allah Subhanahu wa taala larang kita jangan duk minum arak. Di mana kita sebut sebelum ni, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak, judi itu hukum adalah benda-benda yang keji, benda-benda yang haram, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Benda yang kita sebut sebelum ni. Benar ni Allah Subhanahu wa taala dah sebut 1400 tahun dulu dekat Nabi. Allah Subhanahu wa taala wahyu dekat Nabi supaya arak tu diharamkan. Kenapa? Sebab dia boleh menghilangkan akal. Apabila hilang akal ni contohlah berapa orang dah meninggal tuan-tuan. Tu pihak kerajaan pihak kerajaan dah buat duk dalam keadaan duk kaji nak buat memberatkan hukuman orang yang langgak mati ni kena sebabkan mabuk ni. Kalau bagi pendapat saya, hukumnya samalah. Kalau dia bunuh orang, hukum juga bunuh lah. Orang yang buat supaya apa? Supaya orang dalam keadaan minum ni rasa gerun, rasa takut. Sebab benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tu, benda tu adalah hikmah, ada baiknya. Allah larang kita jangan duk minum arak sebab benda tu boleh menghilangkan akal. Allah Subhanahu wa taala larang kita jangan duk berzina kerana dia merosakkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala larang kita jangan kita duk mencuri. Kenapa? Kerana merosakkan harta dan sebagainya. Ada hikmah-hikmah yang tertentu tu yang Allah larang. Bukan saja-saja Allah Subhanahu wa taala larang. Adalah kebaikan-kebaikannya. Kebaikan tu dapat kepada siapa? Kepada kita, tuan-tuan. Kepada kita lah. Muhammad Yusuf Abdul Rahman ni pupu kita lah ni. Cikgu Syukri, Siti Rohaidah, Zarif Zulkarnain. Mudah-mudahan kita pagi ini kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rezeki yang banyak, yang melimpah ruah. Amin. Mudah-mudahan kita semua kita kata amin. Mudah-mudahan dengan kita kata amin, salah seorang daripada amin kita ni, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa. Baik. Apa yang dilarang
Daripada kamu, daripada makan tinggalnya lah. Hak benda yang larang kita tinggal lah. Allah kata jangan kita minum arak, jangan duk minum arak lah. Allah suruh kita tutup aurat lah. Benda yang dilarang. Allah kata jangan berdedah aurat, kita tutup lah aurat. Allah kata jangan berzina lah. Sekejap sahaja. Kita sabar sekejap sahaja di atas larangan Allah. Sabar sekejap di atas perintah Allah, sabar sekejap di atas larangan Allah Subhanahu Taala. Sekejap bukan lama pun. Macam kita sedang-sedang loh 40 lebih saya lah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan yang ikuti kita pagi ni mungkin tuan-tuan muda pada saya lagi. Saya tuan-tuan rasa baru duk main goli. Rasa baru duk mandi sungai. Rasa baru sahaja duk pergi sekolah. Tengok 40 lebihan tuan-tuan. Sekejap sahaja masa yang berlalu. Sekejap rasa duk main getah lah. Baru lah. Rasa duk main goli baru lah. Rasa duk main polis sentri. Baru lah. Duk main getah zero fan. Baru lah. Duk main getah, duk main goli, duk main tu. Macam baru lah rasa ni. Rasa baru. Rasa baru lah. Tapi hakikatnya sekarang dah berlalu, dah hampir umur dah 40 dah, mungkin tuan-tuan 50, mungkin tuan-tuan 60 dan sebagainya. Sekejap tak lagi kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekejap sabar sekejap di atas perintah Allah, sabar juga sekejap di atas larangan Allah. Sekejap je. Tak minum arak sekejap je. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita minum esok ni sungai arak. Yang makin minum makin lazat. Allah sebut dalam Quran, Allah kata orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya. Bawah syurga tu ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu. Minumlah sepuas-puasnya. Ketika tu seronok dah tuan-tuan. Seronok tuan-tuan, tak percaya lah tuan-tuan. Esoklah tak apalah kita tak tahu. Seronok. Kan saya duk sebut selalu anak bagi kita ni supaya kita ni bagi buat muhasabah diri kita ni. Saya duk sebut selalu dalam surah Yasin. Semarin pun saya sebut. Ayat surah Yasin. Allah beritahu. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihum. Hum wa azwahum fi zilalin alal araiki muttaki'un. Seronok ni dengan ayat ni. Kita dah baca Yasin lalu lah tiap-tiap malam Jumaat. Walaupun orang kata bid'ah. Payah tuan-tuan. Hak geng-geng ni tuan-tuan. Hak geng-geng Wahabi ni. Kadang-kadang buang, maksudnya duk salah orang buat tahlil tak boleh, nak selawat ketika semayang tarawih tak boleh. Tak boleh belaka dia kata mana ada hadis Nabi ni, tak ada hadis, tak ada dalil ni. Ulama dah atuk siap-siap dah kat kita tuan buat dah tahlil. Dia kata tahlil tu tak sampai. Kalau tak sampai pun tuan-tuan, pahala dapat tak kita baca? Tahlil tu kita buat tahlil tu. Afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi sebut sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Zikirlah waktu mana pun. Sebaik-baik zikir, afdal zikir. Selalu kita dengar lah tu imam kau ustaz nak mulakan ratik zikir dia sebut afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Ini hadis Nabi.
Nabi sebut afdal zikri la ilaha illallah wa afdal doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir sebut la ilallah. Sebutlah waktu mana? Maka ulama-ulama buat atok ni, buat tahlil kita tahu, kita zikir lepas sembahyang. Dalam tahlil pun kita zikir, kita bertakbir, kita mentahmid, berzikir pada Allah SWT sebut la ilaha illallah. Baik dak kalimah tu baik. Sama juga kadang-kadang mana boleh selawat Nabi, mana dah selawat pun masa tarawih tu berhenti 4 rakaat mana dah selawat. Ulama-ulama buat berhenti 4 rakaat sembahyang tarawih selawat Allahumma salli ala Muhammad, ataupun fadlan minallahi wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kita duk selawat bagus dah, bagus lah tuan-tuan. Ada juga tuan-tuan nak buat nak zikir, nak selawat pun dia tak bagi. Itu kita jangan duk bergaduh lah. Kita pun tak pernah salahkan mereka. Mereka jangan salahkan kita. Kita ni tuan-tuan ulama dah susun macam kita lepas sembahyang lah. Dia kata lepas sembahyang mana ada zikir-zikir dah. Masing-masing lah. Memanglah kalau masing-masing saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kita buat tak? Lepas sembahyang lah kalau masing-masing ada lah dia buat. Tapi banyak dah. Berapa orang Tapi kalau kita buat ramai-ramai ni, buat tak? Buat macam mana Sayyidina Umar lah. Zaman Nabi mana ada jemaah-jemaah. Malam pertama jemaah keluar ke jemaah. Malam ketiga Nabi tak keluar dah. Tapi zaman Sayyidina Umar, dari himpun buat sembahyang tarawih berjemaah. Bid'ah dah. Bid'ah lah, benar bid'ah. Benar yang baru tapi bid'ah yang baik. Benar yang Nabi tak buat, kita buat tu memang nama bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Contoh kita pernah sebut sebelum ni zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman membukukan Al-Quran. Ni mazhab Osmani yang kita duk baca Al-Quran tu. Zaman mana? Zaman Sayyidina Osman. Zaman Nabi buat tak? Dah. Mana ada Quran, buku Quran. Kita nak kata Sayyidina Osman tu bid'ah, ya lah bid'ah lah. Tapi bid'ah yang baik. Benar yang Nabi tak buat, tapi dia buat. Baik dah benar tu baik. Kalau dia tak himpun Al-Quran zaman Sayyidina Osman, agak-agak Al-Quran tu macam mana kita? Dah lah buku Al-Quran, buat Al-Quran dibukukan mazhab Osmani. Sayyidina Osman pula arahkan juga sahabat-sahabat supaya apa? Letakkan titik. Dulu ba pun mana ada titik. Dulu ta tu mana ada titik. Dulu sa tu mana titik. Lah kita kata ba ada 1 titik di bawah. Ta ada 2 titik di atas. Sa ada 3 titik di atas. Jin ada titik di tengah. Kha ada titik di atas. Dulu ada titik tak? Tak ada titik. Kalau saya nak tanya tuan-tuan, kalau zaman lah, kalau Al-Quran tak titik, siapa boleh baca? Saya pun tak tahu baca tuan-tuan. Maka Sayyidina Osman arah sembahyang letak titik sebab apa? Ketika Sayyidina Osman, Islam dah tersebar dah seluruh dunia. Orang-orang yang bukan Arab masuk, berduyung-duyung masuk Islam. Ketika tu mereka bukan orang Arab. Macam kita orang bukan orang Arab. Buh titik juga orang tak boleh baca. Maka arah pula Sayyidina Osman arah pula supaya buh baris pula. Ada fathah, ada kasrah, ada domah, ada syahdah. Kalau kita lah baca Quran tak ada baris-baris boleh baca tak? Tak ada fathah, tak ada domah, tak ada sukun, tak ada syahdah. Agak-agak tuan-tuan boleh baca? Saya pun tak boleh baca tuan-tuan. Benar bid'ah lah, tapi benar yang baik. Samalah ulama-ulama kita susun. Buat tahlil. Dia kata tak sampai. Kalau tak sampai pun pahala dapat tak kita baca Quran? Contoh kita kata tak sampai lah. Okey, buat tahlil tak sampai. Okey, tak sampai tak apa. Hak kita baca dapat pahala tak? 1 huruf Al-Quran berapa pahala kita baca? Kita selawat ke atas Nabi dapat berapa? Allah kata, Nabi kata, siapa yang berselawat kepada aku 1 selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Oh, mereka ni lebih hebat lagi tuan-tuan. Lebih hebat daripada ulama-ulama terdahulu. Sampai Imam Ghazali juga mereka pertikai. Bayang tuan-tuan. Dulu ni kita dengar dulu-dululah.
Kita dulu kita dengar dulu lama lah dulu ni kita sebut dulu ni. Tara Imam Syafi'i pun dia condemn tuan-tuan. Tara Imam Syafi'i tu pun dia condemn tuan-tuan. Saya tengok jam tuan-tuan pukul berapa dah. Oi lewat dah ni no. Oi hari ni minta maaf lah. Tak balik tak tengok jam tuan-tuan. Pukul 7.40 selalu 7.30 ha. Duk balik semangat hari ni. Semangat hari ni buat live audio kuliah semangat hari ni tuan-tuan sampai lupa dah tuan-tuan. Saya kena ubah, kena buh jam depan tu. Saya buh jam belakang ni. Patutnya kena buh jam depan tu. Kalau di masjid jam ada depan tu. Tuan-tuan pilah kalau di masjid-masjid mesti pihak masjid dia tak jam depan tu. Sambil-sambil ustaz duk mengajar dia tengok jam. Setengah-setengah masjid dia tak atas meja. Ustaz ni jam ustaz dah. Ustaz ni bukan sedap tuan-tuan. Dia kuliah dia bukan sedap dah. Tu kadang-kadang sampai 2 jam. Kadang-kadang sampai sejam setengah. Sampai orang tengok muka ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu. Dia kata kalau ustaz tak berhenti memang aku belah dia kata. InsyaAllah lah. Saya pun ralik-ralik tuan-tuan. InsyaAllah. Pagi ni kita ambil satu ni lah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 ni. Apa yang datang kepada kamu oleh Rasul, maka ambil. Dan apa yang dilarang kepada kamu daripadanya, maka tinggal 2 je. Apa yang hak Rasul bawa, hak baik kita ambil, kita amal. Apa yang dilarang, kita nak kena tinggalkan benda tu insya-Allah. Jadi saya ingat cukup dah kot pagi ni. Jadi saya ucapkan terima kasih ni sahabat-sahabat kita yang hak saya pun tak ada nak baca. Pagi ni ramai ni, lebih kurang duk tengok ni lebih kurang 83 orang, selalu tak banyak tuan-tuan. Sebab kita masuk audio kuliah ni dia ramai sikit lah. Pagi tengok 80 orang yang ikuti ni ramai tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak 80 orang lebih tapi apabila tuan-tuan duk share-share ni kadang-kadang hampir 1000 lebih. Kemarin pun kita kuliah hampir 1300 view. Maksudnya apa ramai tak? Ramai yang ikuti kita pagi ni. Walaupun kita tengok di sini 80 90 orang tapi view selepas pada kita kuliah tuan hampir kemarin hampir 1200 orang yang ikuti kita pagi ni. Bayangkan tuan-tuan. Ni untungnya kita buat live ni memudahkan orang supaya apa? Cari ilmu mudah tuan-tuan nak dapat ilmu nak dulu ni payah tuan-tuan. Lah mudah tuan. Kita gunalah benda-benda komunikasi ni benda yang jalan-jalan yang baik. Jadi saya ucapkan terima kasih ni sahabat-sahabat kita yang cik nampak muka ni, nampaklah ni sekarang Kamarudin kita, Cikgu Lida, Cikgu Wahab, Mak Yusof, hak nampaklah, hak tak nampak ni Faridah Rahim, Rashid Ramli, Isma Ikmal ni. Mudah-mudahan kita yang mana yang tak sebut nama pun semua kita pagi ni yang ikuti live Facebook kita pagi ni bersama dengan audio kuliah pagi ni, mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pagi besok macam biasalah saya tuan-tuan selagi mana kita ada PKP ni kita akan teruskan kuliah kita. Kalau contohnya kalau cikgu Wahab yang ikuti ni mereka tahulah saya kuliah memanglah kitab ni mungkin depa dah mengaji dah tajuk ni. Semua yang mana yang duk mengaji dah, yang dengar duk pergi kuliah tu, maka hari ni kita ulang balik sama jugalah hak kita belajar sebelum ni pun kita dah baca dah tajuk ni. Cuma saya ulang balik sikit supaya apa? Apabila kita ulang ni kita akan ingat balik. Kita akan mudah ingat ulang-ulang. Macam kita duk baca Fatihah lah, tiap-tiap kita semayang kita baca Fatihah. Kita ulang-ulang Fatihah lah. Kita lempak di mana pun kita ingat dah Fatihah. Ingat Fatihah insya-Allah kita akan ingat apa kita ulang-ulang sebut. Kita ulang macam orang duk hafal Quran dah, dia ulang-ulang sampai 40 kali ulang. Duk baca bismillah maka dia ulang-ulang maka dia akan ingat. Jadi insya-Allah pagi esok dia panjang umur, diberi kesihatan, lain pun okey bagi esok insya-Allah. Kita akan sambung ayat yang keempat dalam surah An-Nisa ayat 5. Insya-Allah kita akan bicara tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, iaitu dalil Al-Quran. Kita akan bicara besok surah An-Nisa ayat 105. Insya-Allah pagi esok kita jumpa lagi ni. Saya minta maaf lah pagi ni terlewat sikit. Selalu 7.30 saya berhenti dah. Pagi ni dia semangat sikit berhenti lewat dah, minta maaf. Mudah-mudahan
hak lebih bagi ni, mudah-mudahan itulah kelebihan kita yang kita akan dapat di akhirat besok ni. Marilah kita kan, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Jadi marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fiddin wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama' wa huwa sami'un alim. A'udzubillahi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wa juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah al-Wa'a. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.